Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita beberapa rasul yang Allah Subhanahu wa taala binasakan. Rasul yang terakhir siapa? Nabi Saleh. Nabi Saleh yang datang dengan mukjizat unta. Maka mereka bunuh unta itu dan Allah Subhanahu wa taala menimpa azab ke atas mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meneruskan dengan cerita tentang kaum Nabi Lut alaihissalam. Kadzabat qaum Lut, kadzabat qaum Lut. Itu juga kaum Nabi Lut telah mendustakan bin nuzul, iaitu peringatan dan amaran. Amaran-amaran yang telah disampaikan kepada mereka mendustakan. Bukan satu amaran, banyak amaran, penuh dengan amaran, tapi mereka mendustakan. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita zaman sekarang, amaran kita, surat amaran kita tu mana? Daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada surat amarannya. Di mana tuan-tuan? Dalam Quran. Quran ni penuh dengan amaran, warning. Ayat dia ada yang berita gembira, tapi juga ada yang warning juga. Jadi penuh dengan amaran Allah Subhanahu wa taala. Itu juga dengan kaum Nabi Lut. Apa amalan mereka yang sangat-sangat terkenal. Jadi dia, apakah amalan keji lah, amalan buruk sekali kaum Nabi Lut, iaitu adalah liwat. Liwat amalan yang paling keji sekali. Mereka yang memulakan. Ini bukan daripada naluri manusia ke, bukan. Mereka yang first start. Tak ada orang yang mulakan. Itu mengadakan hubungan seks antara lelaki. Ini yang paling keji sekali, yang sekarang ini dah menunjukkan kebangkitan kaum Nabi Lut ni. Golongan liwat ini dah balik, dah kembali balik. Sekarang dia nak legalize kan. Di Malaysia lah, di Singapura dia dah legal. Malaysia ni tak tahu bila. Satu hari nanti legal juga nanti. Kita push kita boleh tengok sini. Jadi liwat ini dia lebih keji daripada zina. Zina tu kalau dua orang lelaki dengan perempuan berzina ke apa, kita tengok sudahlah, stop lah, dah berzina, kahwin sudahlah, nikahkan orang je lah. Biasa kan dah girlfriend, boyfriend sampai ada anak, dua nikah gini, last mak bapak dah apa? Kahwinkan orang je, legalkan dia lah. Boleh tak tuan-tuan? Boleh lah, kahwinkan dia dah sah. Sekarang kau nak buat lah. Pada suami isteri dah nikah, dah halal. Daripada tak halal, dia jadi halal. Liwat boleh tak macam gitu tuan-tuan? Liwat langsung tak boleh. Tak boleh dihalalkan. Dan zina ni, kadang orang kena zina, kena robol, kena apa, kadang dia excuse juga. Liwat tak? Fa'il dengan maf'ulun bihi dia, belajar bahasa Arab sikit. Fa'il dengan maf'ulun bihi dia dua-dua kena hukum bunuh, dibunuh. Dia punya apa ni, hukuman dia adalah bunuh. Zina pula, tengok dia bujang ke atau dia dah berkahwin. Kalau dah berkahwin, dibunuh, direjam sampai mati. Kalau belum berkahwin, sebab aja tak bunuh. Liwat tak ada. Berkahwin kan, muhsan ke, bujang ke, dah berkahwin ke, hukum dia sama je, bunuh. Yang buat kena bunuh, yang mengaku pergi cakap aku kena zina, sepatutnya kena bunuh aja. Dia mengaku dia kena zina pula, kena liwat. Kalau dia mengaku dia kena liwat, bunuh, hukuman bunuh, dijatuhkan kata. Jadi teruknya liwat ni, tak ada hukuman lebih berat daripada liwat ni. Inilah yang geli sangat kita nak cakap tempat keluar najis pula yang dijadikan tempat dia melepaskan nafsu dia. Memang ini golongan orang yang songsang. Sekarang ni dikatakan itu adalah cinta yang murni. Cinta macam nak muntah. Dua orang berbulu itu pegang-pegang tangan cakap ini cinta dari hati lah, cinta apa ni, cinta kita sayang orang. Aduh, kita cakap inilah kita cakap Allah sekarang ni dah kembali
Apa ni, kaum Nabi Lut ni, kaum liwat ni kita ada, kaum Nabi Lut. Dan diberi peringatan kepada mereka, warning kepada mereka, jangan teruskan, Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan azab mereka mendustakan. Apa, jangan terberanglah kau kena cakap tentang azab tentang ini. Mereka mendustakan, lalu tuduh Nabi Lut dengan berbagai tuduhan. Allah Subhanahu Wa Taala utus apa? Inna arsalna alaihim hasiba. Sungguhnya kami mengutus kepada mereka angin ribut. Adalah angin yang kencang yang menghujani mereka. Hasiba ni batu. Jadi mereka ni diangkat dia punya kota tu, diterbalikkan, lepas tu dia tambah lagi dengan dihujani dengan batu. Illa ala Lut, kecuali keluarga Nabi Lut, dia dengan anak perempuan dia. Jadi dia selamat. Ada yang cakap ala Lut kecuali pengikut Nabi Lut, ada juga pengikut. Wallahu. Tapi kalau dalam setengah tafsir dia cakap hanya keluarga Nabi Lut saja yang beriman. Dia punya anak dia, anak perempuan, isteri dia dia side menyokong kaum liwat ni. Isteri dia bukan kafir, tuan-tuan. Jangan ingat isteri si Nabi semua kafir. Mana ada para Nabi ni, Nabi kahwin dengan orang kafir. Isteri dia semua Islam juga kan. Kalau dia kafir, Nabi nak, seorang Nabi nak tinggal dengan orang kafir. Tapi dia pun tak selamat. Pasal apa? Dia sokong kaum liwat ni. Dia sokong aja pun dah kena kan. Sokong aja, dia sokong dia leak beritahu berita. Itu aja dia punya cenayah dia. Dia beritahu kepada kaum liwat ni tentang kedatangan tetamu tu. 3 orang tetamu datang, dia bocor rahsia dia. Itu aja Allah Subhanahu Wa Taala binasakan. Ni kaum liwat ni jangan kita sokong dia. Mereka akan mencari sokongan sokongan daripada keluarga mereka, daripada saudara mara mereka, kawan mereka, untuk mereka cakap accept aje lah, terima je lah kita punya lifestyle. Kita itu je last. Kita nasihat-nasihatkan dia dengan kita, siapa yang lagi kuat dakwah dia? Mereka lah. Kita lembik sangat. Kalau dia push sampai masyarakat boleh terima dia punya cara hidup dia. Cara hidup lelaki ini berkahwin dengan lelaki. Dia nak push yang itu. Kita tolak dia push sampai dia dapat. Tengok negara-negara salah satu jatuh, salah satu accept, betul tak? Legalize belum kahwin, Singapura belum sampai tahap kahwin. Tapi kalau 2 orang ditangkap dalam bilik, dah tak itulah, dah tak haram lagi namanya begitulah. Dah boleh lah. Dia nak buatkan 2 orang. Dan lagi teruk ni tuan-tuan, jenayah ni, perbuatan ini, kalau lelaki dengan perempuan kita boleh curiga tu. Tu balik rumah tengok jiran kita ini, perempuan mana pula dia bawa balik. Kalau dia 2 orang, 2 lelaki, nak curiga apa? Lelaki mana pula dia 2? 2 lelaki lah, tengok bola ke tengok apa. Ada jiran nak curiga, apa suspek ni dia bawa lelaki. Lelaki bukan mahram. Mana ada lelaki bukan mahram lagi? Tak ada. Ini dia camouflage habis-habis. Dia boleh buat apa saja. Dia buka hotel 2 orang. Biasalah lelaki buka hotel. 2 orang sebilik. Mana kita tahu? Kalau zina boleh lagi. Tengok kedua orang ni tak ada ni ikatan semua, pernikahan. Ni jadi dahsyat dia punya kita cakap homoseksual, dia punya perbuatan keji mereka ni macam mudah mereka lakukan. Tak ada orang yang tahu. Dalam lama tu betul. Kalau tengok dia berdua je, mana-mana berdua je sekarang ni, nak kena suspek sikit lah. Apa hal ni berdua je kan? Pergi semua berdua, tak ada girlfriend, tak ada apa, berdua. Ini lain macam je, betul tak? Kenapa ni asyik berdua je? Tapi kalau Bangla jangan tuan-tuan, dia biasa dia pimpin tangan lelaki dengan lelaki tu, dia biasa dia. Orang Arab pun biasa juga pimpin tangan. Melayu tak pernah lah tengok
Diorang kata pimpin tangan. Kalau Melayu je tengok dia pimpin tangan dia ni, itu boleh suspek betul lah, ini macam je kan. Members datang ke masjid pimpin tangan. Di Singapura ada masjid dia tuan, masjid G tu. Dia punya jemaah semua G semua. Ada di Bukit Timah tu masjid dia. Saya tahu ada ini masjid G ni. Ramai orang-orang G yang datang. Jadi itulah. Jadi diselamatkan keluarga Nabi Lut. Najainahum bisahar. Kami selamatkan mereka di waktu sahar. Sahar waktu apa? Sahar, sahur. Itu waktu paling mustajab sekali doa. Allah Subhanahu Wa Taala akan makbulkan. Allah menyeru dah waktu. Jadi Allah selamatkan mereka pada waktu sahur. Itu waktu kata ulama pada waktu mustajab sekali. Doa dan ibadat apa sekali kita ambil waktu sahur lah. Kita kalau nak ambil pertengahan malam, sepertiga pertama malam, jangan cakap lah, jangan cakap luar Ramadan pun tak. Ramadan pun tak boleh sepertiga pertama. Kita ambil sepertiga terakhir. Sepertiga terakhir Ramadan ke luar Ramadan, maintain aja sepertiga terakhir daripada malam tu, last minit aja. Dah nak masuk subuh barulah sibuk kan. Kita nak tapi itulah yang bagusnya, itulah waktu. Kalau daripada 3/3, 1/3, 2/3, 3/3 malam, yang waktu terakhir itu paling mustajab sekali. Yang waktu terakhir Allah dah offer kita waktu sepertiga malam terakhir, sepertiga malam terakhir. Jadi itu waktu yang paling cantik sekali. Pukul 3 sampai pukul 5 lah sekarang, 5:30 itu. Kalau waktu itu kita bangun pukul 4, dah cantik tu 4 lebih. Itu waktu paling mustajab sekali. Itu waktu sahar, waktu sahur. Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan mereka. Ni'matan min indina, subhanallah. Bayangkan tuan, satu kota ni Allah nak terbalikkan tau. Angkat nak terbalikkan. Macam mana keluarga Nabi Lut boleh sempat keluar tu? Dia tak ada kuda, tak ada apa, tak tahulah mereka naik kuda ke ni apa ke apa kan. Jadi nak keluar tu satu kota, kita pergi mana kota pun besar juga tuan-tuan. Kota-kota ni nak jalan pun boleh tahan juga. Kita nak cakap bukan dia dekat je, satu kota kecil je macam kota dia kecil lah, macam Putrajaya macam bukan gitu. Kota mereka sebenarnya besar. Dia macam Jordan gitu, besar tempat dia. Bagaimana satu kota tu nak diangkat, diterbalikkan, mereka selamat. Macam CP lah. Nanti dia cakap mereka kena pada waktu siang tu, waktu sahur tu, nak dekat subuh tu mereka selamat. Yang mereka bandar tu dihancurkan waktu syuruk lah kita kata, waktu matahari terbit. Jadi differences sekejap saja. Mereka keluar je, bandar tu diangkat dan terbalikkan. Bayangkan satu bandar diangkat. Jadi ini suatu nikmatan. Allah cakap ini nikmat yang besar min indina, dari sisi kami. Ini suatu nikmat dengan selamatnya mereka semua. Bayangkan semua dibinasakan kecuali Lut dengan keluarga Nabi Lut alaihissalam, keluarga dia. Itu dia cakap, Allah cakap anak perempuan dia, ada yang kat 2, dia akan lebih daripada 2 anak-anak perempuan dia beriman kepada Nabi Lut alaihissalam. Kadzalika najzi man syakar. Ini pengajaran dia tuan-tuan. Ini pengajaran dia. Demikianlah, dengan cara ini, demikianlah, seperti inilah, seperti ini kami selamatkan siapa? Man syakar. Allah tak cakap kami selamatkan keluarga Nabi Lut ataupun Nabi Lut, tak. Sekarang ni Allah open. Demikianlah, dengan cara ini kami selamatkan orang yang syakar, orang yang bersyukur. Itu aja. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bersyukur di sini kata ulama adalah orang yang mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mentaati Allah Subhanahu Wa Taala bersyukur. Berterima kasihlah, orang itu berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ada anak, kita
bagi dia jajan, bagi apa saja, makan minum dia sediakan, makan tempat tidur semua. Dia tak taat kepada kita. Itu anak bersyukur ke tak bersyukur? Dia tak nak dengar dekat kita. Balik sekejap aja keluar tau, pukul 10 balik. Agak PG lah, aku suka lah nak balik. Macam mana bapak aku lari dengan dia tu? Bagus anak aku baik. Bersyukur anak tu. Tak mana ada bersyukur kan kalau dia tak nak dengar kita. Walaupun dia baik, budak ni baik, tapi dia tak nak dengar cakap bapak dia. Bersyukur tak bapak dia bagi dia segala-galanya? Bersyukur tak tuan-tuan? Budak tu tak bersyukur. Allah bagi segala-gala, engkau tak taat kepada Allah SWT, awak dikira tak bersyukur kepada Allah SWT. Ini dia yang selamat ni, orang yang bersyukur. Syukur ni kita kata hati, lisan dengan anggota. Hati dia iktiraf nikmat itu daripada Allah SWT. Lisan dia mengucap alhamdulillah, dan anggota tubuh dia yang mentaati Allah SWT. Ini senang aja orang yang bersyukur. Kan syukur biasanya dapat pahala ke bersyukur. Dapat nikmat bersyukur. Dan nikmat yang terbesar adalah nikmat agama. Kita bersyukur kita jadi orang Islam. Kita bersyukur. Dan kita bersyukur di sini. Apakah bangunan yang paling kita bersyukur ada di sini? Shopping center ke, kedai makan ke, kedai tom yum ke, kedai apa dia? Surau, Masya Allah. Ini bakal kurusi ni cakap. Surau dulu. Bersyukur dengan ada surau. Benda lain tak ada tak apa, jadi ada surau. Kita nak pindah, tuan-tuan bayangkan mereka di pulau ke pulau yang hijau. Pulau yang bukan pulau pulau hijau. Tengok dia punya surau dia. Okey jugalah. Tengok macam mana rumah kedai tuan-tuan. Begitu rumah kedai. Dah berapa tahun saya tengok? Saya tinggalnya dah adalah 4-5 tahun lebih. Masih tak ada surau lagi. Tak atas tu. Bayangkan dah lama tu. Surau nak bina bukan lama sangat kalau betul-betul surau nak bina. Tapi masih lagi tempat rumah kedai tu. Sedih kan kita tengok apa tak satu taman ada surau kecil macam tak payah besar-besar lah. Surau ni sini dah cukup dah dibuat. Yang datang pun sini juga jemaah. Yang datang pun paling banyak yang sibuk ni solat sunat aja tuan-tuan. Solat sunat Idul Fitri je. Yang ramai tu tak apalah. Solat sunat Idul Fitri pun tak padam. Itu sunnah dia. Surau kecil comel dia. Kalau kita pergi ke Madinah, masjid lagi dipanggil. Kita solat ke masjid mana? Aku tak nampak pun masjid. Members dia rumah. Sekali tengok, ya Allah, ini kau bagi masjid. Tak tengok macam rumah roboh kan apa, tempat kecil je gitu. Tak sampai satu saf gitu duduk. Itulah masjid. Aku punya, kita punya macam hain gitu. Lorong kita punya masjid. Itu dia solat masjid. Open air, tak ada apa-apa. Atas semua. Panggil juga masjid juga. Kecil je. Tapi okey lah. Dapat 2-3 orang je. Kita buat 1-2 soft aja. At least adalah satu bangun. Tak payahlah besar-besar. Yang datang pun besar-besar nak tambah ni, nak tambah tu, nak luaskan. Datang pun sama juga. Orang dia makan sedikit juga. Cuma kalau ada Jumaat aja lah. Jumaat aja yang lebih. Di surau tak ada Jumaat. Ini syukur. Syukur ada surau. Itulah. Jadi nak selamat tuan-tuan, nak dapat balasan daripada Allah, nak selamat daripada azab siksaan Allah Subhanahu Wa Taala adalah bersyukur. Bersyukur kita orang Islam, bersyukur. Dan kemudian dunia pun kita dapat. Banyak orang kita tengok yang kaya semua, dunia dapat, akhirat pun dapat. Atau dulu saya tinggal di kampung kampung apa tu, Sungai Danga tu. Sungai Danga ada, sekarang dah jadi masjid cantik masjid dia. Dulu masjid dia memang kampung lah, masjid lama tu Yang datang semua tuan-tuan, saya bawa peloton. Kita paling pekak sekali ada itu. Datang pagi-pagi subuh tu, kancil tak nampak. Dia kata lain semua tak nampak. Yang datang semua paling kurang Merc, BM. Itu besar-besar. Saya cakap subhanallah, orang-orang ni dunia dapat, akhirat dapat. Dunia tengok, dia tengok kereta dia sudah dah tahulah.
Ada punya nikmat dia, bawa kereta macam gini. Dunia dapat, akhirat pun dapat. Tak ada apa, bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala. Walain syakartum azidanakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah kepada kamu. Tapi istilah kita nak bersyukur punya susah dengan Allah Subhanahu Wa Taala nikmat paling besar adalah surau. Nak bersyukur dengan adanya surau, datang ke surau, nikmat. Tak ada apa nak cakap. Nak bangga-bangga dengan surau kau pun tak pernah pergi surau, nak bangga apa? Jadi begitulah. Saya sampai sekarang tak bangga dengan stadium yang ada di Gelang Patah. Pasal tak pernah masuk. Nak bangga je. Aku Johor bagus je. Pernah masuk Ustaz? Tak pernah masuk. Sudah lah nak bangga apa? Nak pergi, kita pergi sana.